Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya ucapkan kepada semua penonton live yang bersama-sama saya bersiaran melalui pautan Google Meet pada malam ni. Saya Tilaka Anapupa MCBM dari PACE Universiti Utara Malaysia, Kampus KL, selaku moderator anda untuk webinar pada malam ini mewakili kumpulan ketiga. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua yang sudi meluangkan masa pada malam ini dengan webinar bagi khusus pembangunan masyarakat 3 bertajuk Awas Skamer. Saya juga ingin menjemput penonton untuk sama-sama berkongsi pautan webinar secara live ini agar lebih ramai dapat sertai program pada malam ini. Baiklah, sebelum kita bermula, mesti ada yang bertanya, apa itu scam atau jenayah cyber? Mungkin ada yang masih keliru apa itu scam. Scam merupakan satu sindiket penipuan yang berlaku di alam maya atau secara atas talian, di mana scammer pula adalah orang yang melakukan penipuan ini dengan pelbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan mangsa melalui janji-janji manis, getakan, ugutan atau jaminan palsu bagi mendapatkan wang tunai atau apa sahaja benda berharga daripada mangsa. Isu penipuan dalam talian ini kerap kali menjadi tajuk utama di dada apa budaya ini. Memang tidak dinafikan ramai yang pernah menjadi mangsa scam, betul? Di antara kes yang sering dilaporkan adalah melibatkan e-dagang, iaitu pembelian secara atas talian, kes pinjaman yang tidak wujud, pelaburan, makau scam, love scam dan pelbagai lagi teknik penipuan bagi menggaburi mata masyarakat amnya. Golongan yang terpedaya dengan hela ini terdiri daripada pelbagai peringkat umur, bangsa dan pekerjaan, tidak kira golongan bawahan maupun atasan juga tidak terkecuali menjadi bangsa penipuan ini. Bersama-sama kita adalah panel penceramah jemputan khas iaitu merupakan seorang pegawai kanan polis berpangkat inspektor, petugas di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, polis di Raja Malaysia yang sangat berpengalaman dalam mengendalikan kes-kes dalam bidang penipuan selama 7 tahun dan pernah ditugaskan sebagai pegawai penyiasat bagi kes-kes penipuan scam di IPD Nilai Negeri Sembilan. Dijemput Puan untuk memberikan ceramah atau penerangan dengan lebih lanjut tentang scam bagi memberi kesedaran kepada semua masyarakat agar lebih peka dan tidak mudah terperangkap dengan taktik-taktik scammer ini. Saya menjemput Puan Inspektor Nalini Anak Perempuan Munsami untuk mengambil alih platform. Silakan Puan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Puan Tilaka serta semua student UUM. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Inspektor Nalini Munusami, bertugas di bahagian korporat Jabatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Saya juga merupakan pelajar part-time jurusan PhD di Universiti Utara Malaysia. Masa saya pun daripada universiti, kos yang sama, Public Management. Saya happy lah hari ini saya dijemput untuk bagi talk, especially dekat jurusan saya sendiri, Public Management, dan super happy dengan saya punya junior lah, ni semua junior-junior saya kan. Okay. Saya anggap je lah diri saya ni senior untuk satu hari. Okay. Saya punya master pun Master in Public Management from Universiti Utara Malaysia, dan jurusan sekarang adalah PhD in Public Management the SIM University Utara Malaysia, dan kajian saya pun lebih kepada jenayah komersial. Kajian saya ni lebih kepada love scam lah, one of my favourite topic ni. So kalau ada apa-apa soalan daripada audience ke sesiapa, it's okay, just bagi tahu je lah, kemukakan soalan kepada saya kalau tak faham ataupun ada apa-apa soalan. Okay? Alright. So boleh saya terus ke ni ke? Puan Tilaka? Okey, baik Puan. Boleh Puan terangkan apa itu jenayah cyber dan apakah jenis-jenis jenayah cyber yang menjadi trend di negara kita kini? Okay, first of all saya nak terangkan apa tu jenayah cyber. Kebanyakan orang memang tak tahu itu jenayah cyber, dan mungkin ada yang pernah terdengar jenayah cyber. Kebanyakan orang selalu dia takkan dengar jenayah cyber tau. Kebanyakan masyarakat kita ni dia lebih dengan scam je. Scam tu kalau scam tu dah ada je perkataan scam tu, itu memang adalah jenayah cyber. Dia tak akan pergi kepada bahagian jenayah, siasatan jenayah ke, dia tak akan pergi dekat jenayah narkotik. Kalau scam memang dia akan terus kepada commercial crime. Okey, pada scam ni trend macam
trend scammer, right? Okay, saya nak terangkan apa jenayah cyber menjadi trending, trend lah di kalangan masyarakat kita. First of all, saya nak pergi kepada jenayah Macau scam. Okay, saya nak tanyalah dengan tuan-tuan dengan perempuan. Saya pun tak nak seorang diri cakap depan kamera, nanti saya ni macam cakap dengan kamera, tengok muka saya je, muka orang lain saya tak nampak. Okay, saya nak two-way communication. Okay, kalau tuan-tuan dengan perempuan ada soalan boleh terus tanya lah dengan saya. Okay, sekarang saya nak pergi kepada Macau scam. Saya nak tanya, pernah tak dengar perkataan Macau scam? Ada tak siapa-siapa? Dia beritahu dengan I. Pernah tak? Open je mic. Pernah dengar Puan. Puan Malang, dia pernah dengar. Okey. Itu saya menerapkan berkenaan dengan trend jenayah cyber yang sedang berlaku di negara kita, especially Macau scam. Macau scam ni adalah penyamaran pihak berkuasa. Penyamaran sebagai pihak berkuasa di So mungkin ada yang pernah dengar apa tu penyamaran atas talian ni. Saya tak pernah dengar lah. You punya cerita ni macam I pernah dengar atas angin je macam tu. Okay, actually Macau scam ni adalah penyamaran atas talian oleh pihak berkuasa. Mungkin ada yang pernah terima call daripada LHDN mengatakan pembayaran cukai. Ini tak melangsungkan cukai tafsiran sebanyak 30,000, 40,000. So you kena, contoh ini adalah perkataan-perkataan yang mana akan digunakan oleh scammers lah. Scammer, call kita, dia akan menyamar sebagai pegawai LHDN, dia akan beritahu, hello Puan, contoh nama, saya ambil lah Puan Syahidah. Hello Puan Syahidah, saya daripada LHDN, Puan Syahidah tak bayar cukai sebanyak 30,000. Jadi Puan Syahidah tak bayar cukai, saya akan hantar pihak berkuasa, contoh PDRM, untuk datang buat tangkapan terhadap Puan tak buat pembayaran LHDN. Lepas tu kalau saya nak bantu Puan, saya boleh bantu. Saya akan buat report secara online. Kalau Puan layan Macau scam ni, Puan boleh jadi mangsa. Okay, so contohlah nak tanya, berapa LHDN saya ni, berapa ribu, 30,000. Tak apa, saya bersetuju untuk buat laporan atas talian aku semua. So bagi saya Macau scam ni memang adalah scam. Bila dia kata di LHDN, dia pegawai polis, dia pegawai SPRM, pegawai mahkamah, mana-mana pihak berkuasa daripada mana-mana agensi call, ada semua mengatakan terlibat dengan pembayaran hutang ni. I think better janganlah buat yang call, just letak je telefon. Kalau boleh you all kurang ajar dengan diorang lagi best. You cakap, you ni siapa? Tak apa, kalau saya memang hutang dengan bank, kredit saya tak bayar kan tak apa, saya terus pergi bank. Tapi tindakan ni tak semua masyarakat kita yang. So itulah saya nak nasihatkan daripada segi yang ni. Second saya nak pergi, ini adalah penyamaran atas talian second saya nak pergi kepada love scam. So ramai yang kata tanya-tanya, apa tu love scam? Kenapa love scam? Adakah itu adalah scam percintaan? Dia adalah love scam kita akan panggil sebagai fase scam ataupun love scam. Love scam ni akan kadang-kadang mula daripada love dan dia akan ending dengan fuck. Jadi saya nak cerita sedikit je apa yang dikatakan dengan love scam ni. Love scam adalah perdayaan seseorang wanita atau lelaki terhadap mana-mana wanita atau lelaki dalam satu kaedah ataupun modus operandi dipanggil sebagai percintaan. Love scam. Yang percintaan lah. Kena muka handsome dekat profile picture, kita pun approve. Lepas dia approve, kita pun start lah WhatsApp ke, dekat Insta lah selalu message dengan dia. Dia kerja pilot lah, dia kerja polis lah, mestilah dia tak DP tu handsome. Nanti you all pun percaya. Kadang-kadang artis Korea pun kita tak kenal. Yang tengok cerita Korea tu dia tahu lah, ini artis Korea ni. Kalau tengok cerita Tamil orang tahu, ini cerita Tamil ni. Tapi orang lain tak tahu. Kalau dia nak memperdayakan dalam love scam, kalau dia nak memperdayakan Melayu, dia akan gunakan nama dia, contoh William Ahmad ataupun Muhammad William Abdul. So, maksudnya orang Melayu akan terpedaya. Kalau dia nak berdayakan orang Chinese, dia akan letak William Wong. So, Chinese akan anggap, dia mix. So, ada yang let's say Indian. Kalau dia nak berdayakan Indian,
dia akan letak nama Facebook dia, contoh William saja. So William ni pun dalam profile picture memanglah Farukan, Roshamno kalau dekat Malaysia kan, Roshamno. So kita punya masyarakat wanita ni dia akan lebih terpedaya dengan gambar berbanding dengan communication secara face to face. Ini lebih kepada love scam. Dan seterusnya yang ketiga adalah e-dagang. E-dagang ni pembelian secara online atas talian. Okay, saya jumpa satu produk dekat Lazada, saya nak beli. Saya tak fikir pun dia ni siapa yang jual, saya tak buat apa-apa. Saya makan, saya terus akan purchase. Bila saya purchase, saya dapat pembayaran. Kalau produk tu dapat dengan saya, okey lah, itu adalah platform yang genuine. Contoh platform Shopee, okay, itu adalah platform genuine lah. Setakat ni tak pernah masalah. Kalau contohnya saya beli satu laptop dekat Facebook. Okay, saya memang tak tahu laptop tu wujud ke, tak wujud ke. Contoh Ali post hari ni, laptop dengan harga itu ambil gambar laptop dia sendiri, dia create satu profile Facebook. Kita tak tahu Facebook dia tu genuine ke tak. So kita pun purchase lah ni 1,000. Sebab saya survey dekat kedai 1,500. Saya survey dekat Lazada 1,800. So hari ni jual dengan saya 1,000 je. Saya terpedaya dengan harga murah. Yang itu yang ahli pedayakan saya dengan harga murah. Saya pun betul, saya pun tak masuk akal apa semua, tak fikir kenapa mahal murah macam tu. Saya pun terus purchase. Lepas dah masukkan duit dalam akaun dia, apa yang terjadi? Ali pun tak ada, duit dalam akaun pun burn. So Ali pun menggunakan mule account lah. Mungkin bukan akaun dia, bukan akaun mule. Dan akaun mule ni saya akan gerakkan kemudian. Okay, yang keempat adalah pelaburan atas talian. Pelaburan atas talian ni investment, online investment. Pelaburan ni, okay, contoh bayar 1,000, you akan dapat 10,000 dalam seminggu. Benda ni memang tak masuk akal, tapi masyarakat kita lebih terpedaya dan terpercaya dengan kata-kata diorang ni. Dia cakap, okey tak apa, saya percaya dengan pelaburan ni. Kok saya dah invest dah 1,000. Bila saya dah invest 1,000, saya dapat pulangan 10,000. Mungkinlah benda tu kali pertama untuk perdayaan memang dia akan dapat. So seterusnya payment yang seterusnya dia buat seperti gold akan buat. Phishing ni saya nak sebut dia macam dia lebih kepada kad ATM. Okay, saya boleh bikin ATM, menyekat ATM orang lain untuk kegunaan. So lebih pada sistem dia phishing bukan phishing. Phishing dia ada dia punya modus operandi yang sendiri. Nanti saya akan explain more detail lah. Lepas tu adalah berkenaan dengan pinjaman tidak wujud. Okay, kebanyakan masyarakat kita ni dia memang tak tahu apa tu sebenarnya pinjaman tidak wujud. Pandangan dia pinjaman, saya tak dapat pinjaman loan daripada bank, saya terus buat pinjaman secara online atas talian. So saya pun pergi dekat Facebook, jumpa Capital Solution. Okey, buat pinjaman, lulus loan dalam masa 24 jam. Itu adalah cara-cara perdayaan, modus operandi yang digunakan oleh scammer. Blacklist pun boleh mohon, mesti ada ayat blacklist pun boleh mohon, move list pun boleh mohon, macam-macam lah ayat-ayat perdayaan. So kita buat apa? Kita akan percaya, oh saya dalam masalah, saya sekarang sedang mengalami masalah kewangan. So bila saya mengalami masalah kewangan, saya fikir apa? Oh saya nak loan, saya nak duit. Bank tak bagi saya loan. Mana-mana agensi, koperasi semua tak bagi saya loan. Okey, saya pergi dekat Facebook, saya cari pinjaman. Terus keluar Capital Solution. Okey, bila kita mula tekan Capital Solution tu, anda anggaplah diri anda tu dah sangat terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Dah step yang you all tekan saja link tu, kita memang tak boleh bantu. Pihak polis memang tak dapat nak bantu benda ni. Sebab apa saya cakap pihak polis tak dapat nak bantu benda ni untuk mengelakkan kita jadi mangsa, sebab kita dah mula menghubungi mereka melalui WhatsApp ke, melalui social media like Facebook, Instagram kan. Kita dah mula contact dia, okey saya nak loan sebanyak 10,000. Lajulah dia jawab, oh boleh, hantar kad pengenalan. Kita pun tak fikir apa.
kad pengenalan dia minta, okey tak apa, dia agensi pinjaman, saya pun bagi kad pengenalan. Dekat situlah tempat mula-mulanya kita sendiri yang kita revealkan data-data kita sendiri, data peribadi kita kepada scammers. So kita tak boleh nak salahkan scammers lah, sebab punca itu adalah daripada kita sendiri. So saya dah explain lah berkenaan dengan apa soalan tadi, trend jenayah cyber dalam negara kita setakat ni lah. Okey, Cik Pila. Okey, terima kasih Puan atas maklumat yang sungguh jelas diberikan sebentar tadi mengenai jenis-jenis cyber. Pada penonton di luar sana yang masih belum ambil tahu berkenaan dengan jenayah cyber, harap mendapat info yang lebih tepat. Seterusnya pada soalan yang kedua pula, bagaimana pula dengan scam Puan? Boleh Puan terangkan mengenai kaedah atau taktik yang digunakan oleh scammer untuk memerangkap mangsa? Okay. Macam, alright, thank you Cik Puan Tila. Okay, berkenaan dengan taktik ataupun lebih dalam bahasa yang familiar kita polis, kita pakai modus operandi lah. Memang diorang setiap scam modus operandi yang berbeza. Macam Makau scam, penyamaran atas talian, dia mesti akan mengaku diri dia sebagai pegawai LHDN, pegawai bank, pegawai SPRM, pegawai polis, dan dia akan call mana-mana mangsa lah. Dia akan call dan menyamar diri dia dan terus akan mula macam mana nak scam orang ni. Dia percaya tak dengan kata-kata I macam tu. So itu kepada penyamaran atas talian. Macam saya cakap tadi, love scam dia lebih kepada modus operandi dia bermula daripada percintaan, dan modus operandi dia akan mula daripada Facebook ataupun Instagram, daripada gambar, wow handsome lelaki ni, saya nak add dia. You all tak fikir lepas dah add dia apa akan terjadi. Okay, so benda tu akan pergi kepada love, lepas tu dia akan berkenalan 3-4 tahun ataupun tak, kadang-kadang tak banyak lah. Ada yang pernah berkenal dalam based on my investigation experience lah, saya cakap ada yang pernah kenal individu tersebut selama 6 bulan. Lepas dah kenal 6 bulan, dia dah message, dah video call apa semua, lelaki tu akan minta duit. Boleh tak you bagi saya 300? Okay, mula dengan 300. Kan love is blind kan, perempuan ni kalau tengok lelaki handsome semua sanggup. Nak jual cincin emas pun, alah tak apalah hari ni gadai, besok aku boleh pergi tuntut. Terus ke pajak gadai, terus pergi gadai 3,000, 4,000, 5,000. Okay lah, burn, anggap benda tu adalah burn ada yang sanggup beli tiket lagi nak pergi. Okay, ini adalah daripada kisah benar, daripada investigation saya sendirilah. Saya pernah ada mangsa dengan love scam ni. Love scam ni saya punya research kan. So saya macam sukalah ambil tahu dia punya case. Okay, satu individu ni dia berusia 68 tahun. Dia merupakan salah seorang pencara lah dekat satu universiti swasta. Dia datang buat report. Dia bagi tahu, Puan, saya merupakan ibu tunggal. Dan saya telah berkenalan dengan satu lelaki ni bernama Franz Abdullah. Francisco Abdullah ke benda tak. Abdullah. Lepas tu saya berkenalan dengan dia almost 1 year lah, inspector dia cakap dengan saya. Lepas tu saya pun interview dia, kenal setahun. Okay, that's good. Apa yang terjadi? Okay, saya masukkan duit dalam akaun dia 3,000. Dia kata dia nak beli barang ni. Saya pun bank inkan 3,000. Sekali percaya tak, 600,000 kertas siasatan tu saya buka. Jumlah kerugian dia untuk setahun adalah 600,000. Mula-mula start dengan 3,000, start dengan 4,000, 5,000, 6,000, last lelaki tu tak muncul-muncul di Malaysia. Dia boleh cakap, saya akan datang jumpa you. Besok saya nak datang, lusa saya nak datang. Tapi video call still aktif. Video call, phone number dia semua aktif, dan pencara ni, dia berstatus doktor Okay, berstatus doktor, dia pun sanggup call lelaki ni every day. Saya tanya, doktor tak jumpa ke dengan dia? Saya tak jumpa lah inspektor. Saya tak berkesempatan untuk berjumpa dengan dia sebab dia kata dia akan datang Malaysia. Saya kata, mana dia nak datang? Doktor, ini scammer ni. Itulah inspektor, lepas dah setahun lebih baru saya perasan dia tu adalah scammer. So apa yang terjadi? Dia scammer tu, dia tak akan bagi nombor yang Mak Saleh tu, dia tak bagi nombor telefon dia, nombor akaun dia yang betul tau. Dia bagi nombor akaun orang Malaysia. Sebab itu adalah scammer, itu menggunakan mule account. So lepas dia dah bagi nombor telefon tu, apa yang terjadi?
orang ni saya sebagai seorang contohlah saya punya boyfriend lah, Mamat tu, saya yang jadi bodoh. Mamat tu pandai, 600,000 kerugian dia. Sampai dia kata saya malu lah saya nak cakap saya orang golongan yang berprofesional. Okay, dan saya dekat sini nak bagi tahu tak semestinya semua orang yang terlibat dalam love scam ni adalah semua orang yang kurang ambil tahu, semua orang yang kurang berpelajaran, tidak. Okay, love scam ni akan sentiasa berlaku kepada golongan-golongan profesional yang lebih utamakan percintaan daripada segi muka dan jawatan. Dia pakai baju pilot je, entah dia sewa baju pilot, dia ambil gambar. Entah dia edit muka dia, ambil gambar Mak Saleh mana-mana, jadi pilot, dia ambil gambar dia edit, hantar. Kita pun, wow, handsome-nya Mak Saleh ni. Wah, aku nak kawan dengan, I pun tak tahu lah apalah masalah. Masyarakat kita ni terpedaya dengan kehansaman seseorang individu, lepas tu jadi macam tu lah, jadi bodoh. Kurang pandai, nak cakap bodoh tu kasar sangat. Bila cakap kurang pandai lah, kurang pandai. Lepas tu baru datang jumpa polis, beritahu dengan polis, saya kena tertipu. Saya kena ditipu. Bukan ditipu, actually kita boleh cakap engkau yang dia bukan ditipu tau, engkau yang bagi dia chance, peluang tu untuk menipu. Kalau you all tak bagi peluang untuk dia untuk menipu, maka dia pun tak akan menipu. Sebab kita dah alert, kita dah berwaspada daripada awal. Kita dah cakap, ini mesti scam ni. Macam mana orang boleh letak gambar handsome macam ni? Macam mana, betul ke aku tak jumpa dia? Kalau kita berfikiran macam tu, kita boleh mengelakkan diri kita jadi mangsa scam. Tapi ini tak. Okay, so seterusnya kepada modus operandi macam belian online tu. Kita jumpa barang dekat Instagram, okay, kita jumpa barang dekat WeChat, terus beli. Cuba kita ni berfikiran secara waras dan berfikiran pandailah, bagus, bijak kan. Pergilah dekat kami punya ccid.semakmule, dekat situ website kami dah terbuka kepada semua masyarakat untuk buat semakkan nombor akaun sebelum kita purchase something, untuk membeli something, untuk kita nak beli apa-apa produk. Pergi dekat kami punya Semakmule, website ccid.semakmule.gov.my. Itulah kegunaan website tu. Kami PDRM, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni, telah sediakan platform tu untuk masyarakat luar. Okay, bukan untuk masyarakat luar je, untuk diri kami sendiri. Bila kita bersemakkan nombor akaun ataupun nombor telefon mana-mana individu dalam tu, sekiranya terdapat mana-mana laporan polis yang dibuat ataupun terdapat satu laporan polis atau terdapat 2 laporan polis, maka dekat situ mengelakkanlah, please, elakkan diri kamu daripada jadi mangsa belian secara online ataupun e-dagang. Dah ada nombor akaun tu, masukkan dalam tu, cari. Cek, nombor akaun ni ada kes tak? Kalau ada kes, 1 laporan polis dibuat, janganlah kamu jadi orang kedua. Nanti 2 laporan polis dibuat. Nanti orang ketiga jadi 3 laporan polis dibuat. Lepas tu polis pula keep on siasat. 1 laporan polis, 2 laporan polis. Lepas tu last cakap, polis ni tak jalankan siasatan pun atas kes kami. Saya dah betul-betul dah buat ni. Itu adalah weakness kita sendiri, kelemahan daripada kita sendiri. Sebab kita ni tak ambil tahu. Kita adalah masyarakat yang nantang kau lah, janji aku beli barang ni. Tapi dia nak ambil tahu barang tu wujud ke tak, profil yang genuine ataupun tidak. Okay? Lepas tu ada pernah yang e-dagang, beli kucing secara atas talian. Memang benda tu kelakar. Tapi saya pun terfikir macam mana beli kucing tu, Cikgu Tadika tau. Kucing tu berharga RM70,000. Ini memang keluar dalam newspaper. Boleh cek tajuk dia, beli kucing secara dalam atas talian, Sinar tahun 2021. Okay, dia beli kucing RM70,000. Yang saya nak tanya sangat ni, please lah, nak beli kucing atas talian buat apa? Yolah, kucing saya boleh cari tepi jalan pun bagi tau. Ini kucing RM70,000 tau. Saya rasa boleh beli Maimi 2 biji. Biwa pun dia boleh dapat 2 biji. RM70,000 dia bagi masukkan Cikgu Tadika untuk beli kucing tu. Saya tak tahu lah kucing tu tiba-tiba ada 2 tangan, 2 kaki ke, atau kucing tu boleh drive kereta ke, atau kucing tu boleh bersihkan rumah ke. I tak tahu apa special sangat dengan kucing tu.
sampai 70,000 dia pergi beli kucing. Ini memang keluar news ini bukan benda tipu. Kejadian berlaku dekat Kota Baru tak silap saya. Okey, remaja, lepas tu ada satu lagi. Remaja tipu 18,000 beli iPhone 12. Saya nak tanya harga iPhone tu dekat pasaran, dekat Apple tu pun 6,000 lebih weh. Ini yang pergi beli 18,000 saya tak tahu lah. Dia beli satu dozen ke, dia beli untuk satu keluarga ke, atau dia beli sekali 40 biji iPhone 12 dengan harga 18,000 pun tak tahu. Ini kejadian dekat Kota Baru. Seorang pelajar lepasan SPM. Okey, pelajar lepasan SPM dia pergi beli iPhone dengan harga 18,000. Ini semua e-dagang ya. Seterusnya, peniaga beli emas atas talian. Kerugian 26,200. Ini kejadian dekat Melaka. Pun kejadian tahun lepas juga. Harga emas tu serendah RM185 1 gram. Okey. Berbanding dengan harga gram sekarang ni lah. Sekarang harga emas turun naik dengan 290, 260 kot. Macam tu. So ini dia beli emas pun atas talian. Kenapa dekat tempat kita ni tak ada kedai emas ke? Kita tak boleh pergi beli emas direct ke? Tapi saya pun tak tahulah kenapa dia orang berfikiran. Lepas tu beli kereta terpakai RM158,800. Kereta tak wujud. Kereta dekat profil Mudah.my 158,000, kereta macam baru keluar semalam. Okey? Lepas tu buat pembayaran semua atas talian. Dia tak pergi cek ke kereta tu wujud ke, orang yang jual ni wujud ke, betul ke ada kereta ni ke. Kenapa dia jual harga murah? Kenapa kita tak nak berfikiran macam tu? So, dalam ni memang semua akan fikir, okey kereta murah, janji saya beli. Saya tak tahu lah kereta BMW ke apa benda kereta dia beli dengan harga tu. Lepas masukkan duit, dia dah kena tipu. Okey? So, ini adalah kepada e-dagang. So, saya nak cakap pasal pinjaman tak wujud. Okey, saya dah terangkan tadi semua modus-modus operandi dia lah. Okey, macam itulah. Okey, terima kasih kepada Puan Nalini atas perkongsian sebentar tadi berkenaan kaedah dan taktik yang digunakan oleh scammer. Penjelasan tadi akan memberi kesedaran kepada masyarakat di luar untuk mengenal pasti kaedah, modus operandi dan taktik-taktik scammer tersebut. Okey Puan, apakah yang dikatakan dengan penyamaran atas talian? Bolehkah Puan terangkan sedikit mengenai penyamaran atas talian? Dipersilakan Puan. Okey, yang penyamaran atas talian tu saya dengar. So, dia ada receive call daripada agensi kerajaan. Satu benda je, first thing jangan jadi panik. Kalau jadi panik, masa terima panggilan telefon, kita anggap sajalah diri kita tu dah jadi mangsa. Second, arahkan individu tu perkenalkan diri dulu dia daripada agensi mana. Kalau contoh dia cakap saya daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, tanya dengan dia dekat mana pejabat tuan, saya datang berjumpa dengan tuan di pejabat. Boleh kan? Tak boleh ke kita pergi jumpa dia dekat pejabat? Okey, second, kalau dia menyamar diri dia sebagai pegawai bank, tanya dengan dia, okey tuan kerja dekat pegawai bank, sebagai pegawai bank kat bank mana? Okey, Hong Leong Bank. Cawangan mana? Okey, saya akan datang berjumpa dengan tuan di situ. Kenapa kita tak boleh buat benda-benda macam ni? Kalau LHDN, pergi ke LHDN, jumpa dengan pegawai LHDN. Tuan, saya terima call daripada LHDN mengatakan saya ada hutang. Boleh tak saya nak tahu, betul ke saya terlibat dengan hutang? Why not? Kalau kita buat benda-benda ni, kita tak akan jadi mangsa penyamaran atas talian ni tau. Lepas tu kita pun PDRM ada perkenalkan satu sistem lah ini untuk kepada masyarakat, CCID Scam Response Center. Nanti saya akan bagilah nombor telefon ni. Saya memang nak semua save nombor telefon ni. Sekiranya berlaku scam terhadap diri kita sendiri, terus call kami dan confirmkan dengan kami dulu. Sama ada nombor telefon yang diberikan oleh kami ni useful atau tidak untuk anda, saya tak pasti. Tapi kami daripada bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, kami dah sediakan satu platform ni. Call kami, CCID Scam Response Center, confirmkan dengan kami. Just tanya satu soalan je, Puan, saya Ain, Puan, saya daripada Kota Baru, Puan. Saya nak tanya satu je, saya terima panggilan telefon daripada polis. Polis kata saya sebab saya buat penyeludupan dada. Saya nak tanya, fikir ada tak anda terfikir sendiri? Penyeludupan dada ni. Manalah aku dah pernah bawa dada masuk ni.
dah stop dah. Lepas tu kita tanya dengan diri kita sendiri. Sebelum kita tanya dengan diri kita, sebelum kita nak jadi mangsa tu, kita tanya kepada diri kita sendiri. Saya pernah ke ambil pinjaman kad kredit? Kalau saya tak pernah buat, tak pernah lah. Maksudnya, kenapalah kena layan call daripada pegawai bank kata you punya kad kredit dah 30,000, ada orang menggunakan kad kredit atas nama kamu. So call lah pegawai bank, tanya betul tak nama saya dipergunakan, identiti saya dipergunakan. Kalau tak ada, tak ada. Janganlah kamu percaya bulat-bulat scammer tu cakap. Lepas tu nak buat telefon secara online lah, tak ada. Itu semua tak ada. PDRM tak ada sistem buat report secara online atas talian ni, tak ada lagi. Okay? So jangan panik. Apa-apa kontak kami punya CCID Scam Response Center, kami akan membantu. So tu je, cik tu lah, Fatihah. Okey, Puan. Saya juga sering kali dengar bahawa ada individu yang membuat panggilan telefon daripada bank, LHDN, mahkamah dan sebagainya. Saya baru faham ini adalah penyamaran yang dilakukan oleh scammer. Okey Puan, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan keempat. Bolehkah Puan terangkan kepada kami berkenaan dengan panggilan daripada agensi-agensi kerajaan? Adakah agensi kerajaan boleh menghubungi mana-mana masyarakat pada bila-bila masa, khususnya PDRM? Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Pila. Satu soalan yang saya jawab. Kami PDRM tak ke prosedur ke untuk membuat panggilan telefon kepada mana-mana orang untuk datang buat report ke atas talian ke, macam tanya khususnya kepada PDRM. PDRM tak pernah ada apa-apa sistem lagi. Cuma kami untuk pencegahan, ya kami sediakan CCID Scam Response Center, di mana CCID Response Center nombor dia tu very simple. Nombor tu semua orang boleh ingat, terus call kami dan kami pun akan menasihatkan masyarakat supaya buat laporan polis di Balai Polis Berdekatan, bukan di atas talian. Dan kami tak ada apa-apa sistem lagi buat report polis atas talian. Memang tak ada. Mana-mana agensi pun tak boleh buat begitu. Okey, kalau kami pihak polis, kami akan panggil mana-mana individu dalam masyarakat kita sekiranya terlibat diri dalam mana-mana kes jenayah komersial. Kami akan menghubungi individu tersebut untuk temu janji. Dan bukan buat laporan atas talian, bukan membuat pembayaran atas talian. Kami tak pernah setakat ni, kami punya Ketua Polis Negara pun pernah mentionkan benda ni dalam beberapa video pencegahan kami. So benda ni boleh melayari laman web kami di portal Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Facebook Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dengan Cybercrime Alert. Dalam ni kami memang akan terangkan. Memang tak ada pernah ada apa-apa agensi. Contoh mahkamah nak sita rumah, takkan mahkamah nak call dulu. Ali, you dekat rumah Ali, saya datang sita rumah you, kalau you tak buat pembayaran. Lepas tu pembayaran tu pula buat kepada individu mute account. Contoh nama Ramu, okay, Ramu punya account number terpapar kat situ. Ramu tu siapa? Boleh ke kami agensi kerajaan, penguatkuasaan kerajaan ni menggunakan nama individu-individu atau akaun-akaun persendirian untuk tugas peribadi? Kita tak boleh. Okey, kami pun tak adanya isu nak settlekan payment dengan pengadu ke apa ke menggunakan akaun individu, tidak. Kalau berlaku macam tu, saya nasihatkan supaya masyarakat lebih alert lah, berwaspada, kontak dengan CCID Scam Response Center. Itu adalah satu cara yang paling best lah saya nak cakap. Kontak dengan kami akan bagi jawapan kepada you all semua lah. Okey, cik lah tu je. Okey Puan. Begitu jelas sekali ya penerangan yang diberikan oleh Puan hari ini sebentar tadi. Ini akan membantu masyarakat di luar sana untuk lebih berwaspada sekiranya menerima panggilan daripada agensi penguatkuasaan. Baiklah Puan, kita beralih kepada soalan kelima, iaitu dari sudut pandangan Puan, siapakah yang selalunya menjadi mangsa kepada jenayah ini? Dipersilakan Puan. Okey, siapa yang jadi mangsa tu saya tak boleh nak cakap lah daripada aspek jantina perempuan ke lelaki ke tak. Yang selalu orang jadi mangsa yang first adalah orang yang panik dalam mengambil sesuatu tindakan, orang yang mempunyai masalah kewangan, orang yang sentiasa tidak mengambil tahu berkenaan dengan kes-kes jenayah komersial, especially sebagai contoh kepada Macau Scam. Kita dah tahu sekarang Macau Scam semakin meningkat, menyamar sebagai polis, LHDN. Kenapa kita perlu layan?
Kalau saya mengambil tahu perkara ni daripada social media ataupun laman web PDRM, daripada Facebook PDRM ke, kita memang war-warkan tiap-tiap hari. Saya tak faham kenapa masyarakat tak ambil at least ambil seminit untuk baca. Kalau ambil seminit untuk setiap hari lah, seminit lah, tak payah 1 jam tau, seminit tu. Satu hari kami post satu post berkenaan dengan scam ni. Kalau masyarakat kita ni ambil tahu perkara-perkara sebegini, saya rasa memang scam takkan berlaku tau, sebab kita alert. Memang dekat PDRM kan hari tu polis ada masuk lah, LHDN sekarang menyamar ni. Jadi bila kawan kita jadi bangsa, kita akan bagi tahu kepada kawan kita, you jangan layan call ni, saya pernah baca ni dekat page PDRM kata LHDN menyamar sebagai LHDN, menyamar sebagai pegawai polis, menyamar sebagai pegawai bank, SPRM. So banyak tau, mahkamah, pegawai mahkamah. So benda-benda ni kita ambil tahu dan kita cerita kepada orang lain tau. So ini saya nak bagi tahu lah, khususnya kepada ibu bapa kita sendiri. Mungkin ibu bapa kita ni semua orang yang berkurang berpelajaran, mereka tak tahu siapa yang akan call mereka. Satu benda saya nak nasihatkan, kalau boleh bagi tahu dekat ibu bapa kita, sekiranya mana-mana individu call menyamar sebagai polis ke apa, terus just cut the call. Tak payahlah ibu bapa kita pun layan apa semua. Ini benda ni saya sendiri saya bagi tahu dekat parents I macam tu. Mana-mana individu call, cakap satu saja, saya tak faham bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu tak faham, habis. So bahasa saya, kalau Chinese, saya Chinese, saya Melayu tak faham. Cakap. Apa lagi scammers kena cakap? Kalau mak saya sendiri saya bagi tahu tu. Siapa-siapa call, cakap je. Bahasa Melayu tak faham, habis. Apa dia nak cakap? Just put down the phone, cut the call, tu je. Kalau Chinese, saya Chinese, Mandarin faham, Melayu tak faham, habis. Dia nak cakap apa? Kalau orang Melayu, cakap je, saya kurang faham lah dik, kurang faham lah dik, kurang faham lah dik. Ulang je 3-4 kali, kurang faham. Dia lala dia, scammer pun fed up tau. Scammer pun, apa lah ni, kurang faham, you bahasa Melayu tak faham. Tak faham dik, tak dengar, makcik tak dengar dik. Cakap macam tu je. Kenapa tak nak cakap benda-benda macam ni? Kan senang. Kita tak jadi bangsa tau. Bagi tahu, at least bagi tahu dengan parents kita. Sebab parents kita ni orang tua. Bila dia dengar polis, dia akan panik. Parents I, anak 2 orang polis pun, dengar polis call boleh jadi panik tau. Parents I pun sendiri pernah receive call. Bapa I call bagi tahu dengan I, polis call saya. Saya relax je tanya, kenapa polis call? Tak polis call saya. So, apa next step? Saya cakap, nanti apa-apa cakap dengan anak saya. Bapa saya boleh cakap dengan anak saya. Saya kata nasib orang tu tak call saya. Kalau dia call saya akan maki dia. Saya sendiri pernah ada experience berkenaan penyamaran atas talian ni. Saya sendiri. Kereta saya ada dekat Penang. Abang saya pakai. Abang saya pegawai polis juga. Dia pakai kereta saya. Okay? Kereta saya ada dekat Penang. Tapi ada satu individu menyamar sebagai pegawai polis. Dia bagi tahu, ni saya tengok Cik Nalini ya. Saya baru dapat satu laporan polis mengatakan Cik Nalini langgar lari. Saya langgar lari. Saya tahu dia scammer. Saya pun layan lah. Sebab time tu saya on the way daripada KL nak pergi balik Ipoh. So saya nak ada someone entertain saya lah dalam perjalanan tu. Layan je lah, letak loudspeaker. Letak telefon dekat sebelah tu, I pun layan dia. Ya, ada apa ya? Cik Nalini ya bercakap, ya betul saya. Dia boleh baca nama penuh saya, nombor IC saya, alamat saya, semua dia boleh baca. Saya pun layan. Ya cik, ada apa cik? Saya ni sarjan ya, lepas tu nombor badan pula, nombor badan dia pelik-pelik. Takkanlah si polis saya tak tahu nombor badan polis ni. Dia pun cakap saya adalah sarjan ni daripada trafik JBS. Ya cik, ada apa tu cik? Saya pun layan lah. Sebab saya nak time pass kan, nak balik Ipoh. Biarlah layan semua dekat telefon dah. Boleh sampai dekat tapak ke mana tahu kan. Layan. Ada apa tu? Pak Nalini, Cik Nalini sekarang langgar lari satu individu. Sekarang dia dekat ICU ni. Oh ya ke cik? Dia sihat ke? Belum mati ke? Masih hidup? Saya tanya. Dia hidup lagi ke dah mati? Ini jangan nak cakap kurang ajar macam ni. Saya nak datang tangkap Cik Nalini ni. Oh ya ke? Cik nak tangkap saya dekat mana? Cik Nalini sekarang berada di Johor Bahru. Oh ya ke Johor Bahru? Kereta saya mana satu Cuba baca nombor kereta saya. Nombor kereta yang dia baca tu, nombor kereta saya tu dengan abang saya dekat Penang. Abang saya tengah pakai lagi. Okey je kereta tu, tak ada nak langgar lari. Oh saya langgar lari bila tu cik?
Tadi pukul 3 petang, laporan polis saya baru terima. Saya adalah pegawai penyiasat. Baguslah cik. Cik pegawai penyiasat, 9 bulan cik training ya. Saya tanya tau. Mungkin time tu dia pun tak fikir kot. Oh ni perempuan ni mungkin dia tahu ke pasal polis ke apa kan. Saya cakap baguslah cik. Jadi Puan Ali ni macam mana? Nak buat laporan atas talian untuk selesaikan kes ni saya boleh selesaikan ni. Cik Nali ni kena buat pembayaran. Sebenarnya berapa ribu nak kena bayar tu? Tak banyak, kita settlekan kes ni macam ni lah. Atas talian je lah. Saya tak nak jumpa Puan Cik Nali ni. Kalau saya jumpa Cik Nali ni, saya nak tangkap. Dia cakap, saya kata saya lagi rela kalau orang tangkap saya ni. Saya cakap macam tu. Saya lagi rela cik kalau orang tangkap saya. You jangan cakap macam ni lah. Saya akan masuk dalam lock-up 5 hari, 6 hari Oh, bukan reman 4 hari je ke? Saya tanya dia. You ni banyak cakap lah ni. Saya tangkap you lah. Saya datang rumah you lah. Okey lah cik, macam ni lah. Cik datang rumah saya, cik tangkap saya dulu. Saya pun nak berbicara dengan cik secara face to face ni. Boleh kita jumpa. Sekarang, you tak takut Okey, tak apa saya sambungkan dekat pegawai saya. Pergi pula satu inspektor pula menyamar. Lepas tu saya, okey, inspektor ya tuan, ada apa tu tuan? Tuan training 9 bulan ke? Dekat pusat latihan mana tuan training? Itu bukan soalan you You nak cakap dengan saya dulu. Itulah tuan, saya pun dah tahu juga tuan training kat mana. Tuan nombor badan berapa tuan? Oh saya nombor badan G5. I pun tak tahu lah G5 tu hidup lagi ke sudah jadi arwah, I pun tak tahu. I pun, tuan dah G5 Sekarang kami G dah berapa G dah? Dia G5 lagi. Okey tuan, tu lama ni. Tuan dah pencen ke apa? Tuan sambung kontrak ke apa? Saya cakap ITP pun nombor badan dah sampai 5 tau. Dia cakap, lepas tu you jangan cakap sekarang saya prosedur tangkapan. Saya nak keluarkan warrant. Boleh keluarkan warrant bagus juga. Tak apalah macam ni lah. Tuan datang tangkap saya lah. You sekarang, orang tu dah masuk hospital. Dia admit dalam hospital dah mati tau. Tak apalah suruh dia mati dulu. Saya cakap macam tu. Kenapa kita tak boleh buat macam ni? Saya sebab saya lain. Kalau saya tak nak lain, saya kata you nak scam. Macam bos saya baru-baru ni, bos saya terima call. Dia cakap apa? Kau ni kan pagi-pagi hari Jumaat, kau ni buat scam orang berdosa tau. Kau balik nanti kau mati kau kena langgar lori. Bos saya cakap, kami di office ni, ramai-ramai tengah attending. Dia pegawai LHTN. Cuba you all cakap macam tu. Dia akan marah tau. Dia cakap, cik, you cakap dengan saya elok-elok sikit. Apa nak cakap dengan kau elok-elok? Kau ni scam-scam orang ni, kau tak ada duit pergi kerja. Kau tak nak kerja tak apa. Aku berdoakan agar kau balik kerja, kau mati kau langgar lori. Terus telefon dia, tak telefon terus. Kenapa kita tak boleh buat macam ni? Kalau kita buat macam ni, saya bagi tahu dah. Memang kita tak akan jadi mangsa. Dia pun akan fikir, mesti aku silap call ni. So lepas tu dia takkan call. Dia nak fikir you all pun, dia nak call you all pun dia fikir 10 kali. Aku nak call dia tak? Aku nak call tak perempuan ni? Kalau perempuan aku ajar, saya suruh dia datang. Marilah tangkap saya. Saya lebih rela kalau polis tangkap saya. Dia cakap macam tu, kan best? Lepas tu dia pun tak jadi nak scam kita sebab kita alert, kita tahu. Mungkin sebab saya pegawai polis, saya alert. Masyarakat fikir, dia betul-betul polis ni. Kalau betul-betul polis, why not dia pergi balai polis berdekatan tanya. Cik, saya terima panggilan, kata polis kata saya langgar lari, betul ke? Langgar lari je polis terus cakap, itu scam lah, jangan entertain tu, memang scam. So kenapa kita tak boleh buat macam ni? Kalau kita semua, kita buat macam ni, kita memang, kita takkan jadi mangsa lah. Mangsa scam lah. Okey, jelas Cik Tina? Okey Puan, jelas Puan. Terima kasih Puan atas penerangan tadi. Puan berkenan mangsa scam yang cukup jelas tu. Dan ini akan juga memberikan kesedaran yang lebih berhati-hati semasa menerima panggilan telefon. Okey Puan, kita beralih kepada soalan seterusnya. Kebelakangan ini, kerap kali kita mendengar mule account. Bolehkah Puan terangkan apakah itu mule account atau keldai account? Okey, ini yang paling best ni. Ini saya punya topik yang saya suka. Mule akan dipanggil sebagai keldai account. Keldai account bukan keldai tu, dia bukan account atas nama dia keldai bin kambing ke, tak ada. Keldai account adalah kita panggil keldai itulah, kesian lah. Nama dia kita panggil dia sebagai keldai account tau. Sebab apa? Bodoh, angguk. Keldai kan, dah makan, tak makan. Itu je, angguk. Ada kad ATM, ada nombor account, ada duit, tak ada duit. Itulah keldai. Sebab tu kita panggil dia sebagai keldai account. Keldai account ni, bukan keldai tu dia buka account atas nama saya, keldai bin kambing ke, anak lelaki kambing ke, tak ada. Ini keldai macam ni lah, manusia. You mau jual you punya kad ATM, boleh? Saya bagi you 50 satu kad ATM,
Boleh? Besok saya bagi duit. Boleh? Nanti duit masuk dalam akaun bagi saya. Boleh? Itulah mule ataupun keledai. Angguk. Semua orang cakap angguk. Lepas tu, orang ni kata nak bagi RM200. Dia fikir, okay, bagus juga. RM200. Dia pergi buka Maybank, CIMB, Hong Leong, semua apa bank ada kat Malaysia ni semua dia pergi buka. Pergi buka bank, ATM, akaun atas nama dia. Lepas tu dia pergi bodoh sangat. Bukan bodoh lah, kasar saya cakap bodoh. Kurang pandai sangat, kurang bijak. Dia pergi bagi kad ATM dia dengan scammer. Scammer tu pula bijak. Dia ni keledai. Aku bagi 250 hari ni ya. You sudah buka 2 bank accounts. Ini satu bank account saya bagi you 100. Maybank saya bagi 100, CIMB saya bagi 100. Itu bank simpanan tak laku sangat. Saya bagi 50. Okey, 250 habis dekat situ. Dia dah bagi. So mamat ni pun pergi buka account. Besok lagi dia pergi kenalkan kepada kawan dia. Saya dapat 250 free je. Account I dibuka. Tahu tak apa efek dia ke belakangan hari nanti? In future. Memang orang tak tahu. Ramai yang tak tahu apa akan terjadi kepada diri dia setelah diberikan kad ATM. Mana-mana individu menjual, menyewakan kad ATM, memberikan kad ATM kepada mana-mana individu memang boleh jadi new account holder ataupun keledai account. So dekat sini memang I nak bagi tahulah. Janganlah you all pandai-pandai nak pergi bagi kad ATM you all. Jangan percaya siapa-siapa. Sekeliling kita ni kalau boleh tolonglah jangan percaya siapa-siapa. Kawan kita sendiri pun jangan percaya. Kawan ada pernah satu student universiti ni. Ini kes saya sendiri, satu universiti awam. Masa saya bertugas sebagai pegawai menyiasat di ground lah. Individu dua orang ni roommates. Okay? Dua-dua perempuan, dua-dua berusia baru dalam 18 tahun, pelajar tahun pertama universiti tersebut, roommate. Kawan dia ni, A lah, contoh A ni nerd. A ni cakap, okay lah tak apa. A ni pun bongok-bongok sikit, lurus. Kawan dia cakap nak pergi bunuh diri pun, saya rasa A ni pun jomlah pergi bunuh diri macam tu. Okay, dia letakkan dompet dia, bag dia, apa semua dekat bilik dia. Dia pergi cakap dengan B ni pergi cakap dekat A. Boleh tak pinjam kad ATM you? Boyfriend saya nak masukkan duit. Okay? Kan A ni bodoh. Kurang pandai. Macam ni kedai account boleh. Okay. Lelaki ni pergi scam orang. Lelaki ni, boyfriend kepada B ni, dia pergi scam orang sebanyak 4,500. Jual motor secara online. Lepas tu, orang pembeli yang nak beli motor, dia masukkan duit dekat akaun A. Okay. Yang perdayakan suspek adalah, pemangsa adalah boyfriend kepada B. So apa yang terjadi? A ni kedai. Ada nombor akaun? Ada nombor PIN? Ada. Boleh bagi pinjam? Ada. Kedai. Okay. So kedai ni pun bagilah kad ATM dia kepada kawan dia. Okay. Lepas dah beberapa bulan, dia bukan first year student tau. Dia adalah final year student. SEM ke-5. SEM ke-6 tak silap saya dah habis. Bukan first year student. SEM ke-5. The next year, dia dah habis satu SEM tu, dia buat report apa semua, kita tengah cari suspek apa semua dah cari, kita tangkap budak perempuan ni. Dik, you punya account, kita pergi tangkap dia dekat rumah tau. Dik, you ni jadi mule, jual beli motor. Tak ada kak, saya tak pernah buat. Dia dah dapat tawaran belajar dekat universiti lain tau, dia tengah buat master masa tu. Master dia baru first year. Kita tangkap, dia bawa balik ke balai, kita tanya, Dik, dengan akak, you tak boleh menipu. You ada scam orang atau you pernah tak bagi kad ATM you dengan siapa-siapa? Masa tu dia mengakulah diri dia bagi kad ATM kepada roommate dia. Katanya boyfriend lah kepada roommate dia tu nak masukkan duit. So, perempuan yang B ni pergilah withdraw duit. Okay? Yang perempuan B ni pun pandai. Dia bukan dia yang pergi withdraw duit tau. Dia suruh A keluarkan duit. Sebab A ni dia bijak sikit lah. 20% dia bijak sebab dia tak bagi nombor PIN. 20% je bijak. 80% dah jadi bodoh. Sebab duit dekat sana dia dah bagi. So apa yang terjadi? B ni bawa A pergi bank. Suruh A keluarkan duit daripada akaun dia. Lepas tu apa yang terjadi? A keluarkan duit tu dan bagi kepada B. Satu sen pun A tak dapat. Tapi end of the day, polis tangkap A
kami tangkap dia, kami letak dia di reman dalam lockup. Sebab dia adalah pemilik akaun. The next day dia merayu, puan saya memang tak buat puan. Saya pelajar pertama semester puan, tolong saya puan. Saya tak pernah scam, saya tak pernah tipu orang. Lepas tanya dengan dia, baru dia cakap dia bagikan, dia pinjamkan kad ATM kepada roommate dia. Saya tanya roommate you dekat mana? Roommate saya dah balik kampung. Kampung dekat mana? Saya tak kontak dengan roommate saya. Takkan you tak kontak dengan roommate you? Memang puan saya tak kontak, lepas habis universiti saya dah tak ada kontak dengan roommate saya. Sekarang saya nak tanya siapa yang jadi mangsa dalam kes ni? Dah tentu A. Sebab kad ATM tu adalah kad ATM dia sendiri. So kad ATM kita adalah tanggungjawab kita sendiri. Okey, satu lagi benda saya nak bagi tahu lah semua. Ini saya sendiri tak pernah alert. Kita kadang-kadang perasan tak, kita pergi buka akaun bank suruh kita sign berpuluh muka surat. Dia yang dia tulis kecil-kecil kat situ. Mesti kita tak pernah baca kan? Dalam tu dia dah tulis dah. Tanggungjawab kad ATM tu terjadi apa-apa tu adalah tanggungjawab kita sendiri. Saya pun tak pernah baca. Janji kita pergi, okey Scott, sign sini. Sign muka surat sebelah, sign. Muka surat sebelah, sign. Janji kad ATM buka, kita pun balik. Tapi kita tak pernah terfikir nak baca. Lepas saya dah jadi IO commercial, barulah saya pergi bank. Setiap bank saya pergi, saya ambil dokumen pembukaan akaun daripada setiap bank, saya pergi baca. Daripada baca itulah saya dapat tahu, oh rupanya dia suruh kita sign banyak-banyak ni. Sekiranya berlaku apa-apa jenayah terhadap kad ATM tersebut adalah tanggungjawab diri sendiri. Kita pun bodoh-bodoh sign, okay next page sign, sebab tak baca. Tak ada masa, sebab kecil sangat. Excited nak keluarkan duit, sampai kita tak baca. So end of the day, apa dah jadi? So kita pun momok juga. Pergi baca. Nasib baik kita ni bijak sikit. Tak bagi kad ATM kita pinjam kat orang lain. Kalau kita bagi pinjam kat orang lain, tak tahu nak cakap apa lah. Kita pun mule lah, kita pun keledai lah. So itulah, saya nak bagi tahu. Mule account ni sangat bahaya kalau boleh bagi di member lah. Mak bapak ni siapa lah minta kad ATM kita pinjam sekejap nak keluarkan. Tolong merayu macam mana. Itu je saya boleh cakap. Okay, tolong jangan bagi. Kalau kita bagi, maksud kita dah mangsa. Kita memang dah jadi mangsa. Okay? Alright. Okey puan, amat jelas penerangan tentang cara berfungsinya mule account dan cara pengelakkan terhadapnya. Ini akan membantu para penonton maupun saya sendiri supaya lebih berwaspada tentang perkongsian butiran peribadi perbankan. Okey puan, sebagai seorang pegawai kanan polis, apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya kita menjadi salah seorang mule account holder? Dipersilakan puan. Okey, tindakan yang kita boleh ambil, macam Cik Tila cakap, satu je. Pihak polis tetap akan mengambil tindakan dari segi undang-undang. Okey, tetap akan ambil tindakan daripada segi undang-undang. Kami tetap akan tangkap mule account holder, pemilik akaun, pemegang kad ATM tu, dan kami tetap akan tuduh mereka di mahkamah. Tak ada excuse. Macam budak perempuan tu yang budak universiti tu, kami tetap tuduh dia. Sebab kad ATM adalah tanggungjawab individu masing-masing. No excuse for that. Okay, kalau kita ni alert, kita sebagai mule account, kita tak buat kerja-kerja mule ni, kerja-kerja kedai account ni, saya rasa maka jenayah komersial atau jenayah cyber ni tidak berlaku. Sebab siapa yang bagi ruangan dekat sini? Kita, masyarakat sendiri. Sebab kita tak ada kesedaran. Bila kita tak ada kesedaran, kita ikut cakap orang. Kita bagi je. Tak bagilah. Kak Wan nak pinjam, besok dia bagilah ke RM20 pun tak apa. Kalau RM20,000 dia scam orang, woi mati bayar RM20,000 tu. Berapa ratus ribu korang keluarkan untuk bayar jamin. Okay, so alert. Dengan mule account, saya memang nasihatkan semua, mule account kita mestilah kena berhati-hati. Kita tak bolehlah sebarangan. Okay, kita tak bolehlah percaya dengan mana-mana individu. Kalau boleh, saya cakaplah janganlah jiran depan rumah minta jiran belakang rumah, jiran sebelah rumah, jiran 3 rumah sebelah ke 4 rumah sebelah, tak payah. Tolonglah, saya yang nak merayu sangat ni. Okay, just avoid. Orang minta account, cakap minta maaf. But account, saya memang tak boleh bagi. Account ni tanggungjawab saya sendiri. Atau bagi tahu, saya punya parents memang tak bagi saya, saya punya husband tak bagi saya punya wife tak bagi saya pinjam kad ATM saya. Habis simple kan? Kenapa kita kena bagi?
Lepas tu pinjam, budak ni pula macam kena tanggung. So, mak bapak datang merayu, anak saya tak buat. Saya tahu anak cik tak buat. Tapi sekarang anak cik jadi mule account. Semua section yang saya nak melibatkan anak cik ni, anak cik tetap kena dituduh di mahkamah. Kita tuduh dia. Jadi ini adalah satu pengajaran lah dalam hidup dia supaya dia percaya kawan dia pun macam kedai. Itulah kedai angguk-angguk. Okey. Sana saya just nak nasihatkan tu je lah. Tindakan undang-undang tetap akan diambil kepada mana-mana individu. Mana-mana individu yang memberi, menyewa atau menggunakan kad ATM orang individu lain tanpa kebenaran. Kalau saya terjumpa, saya pegawai operasi, kalau saya terjumpa mana-mana kad ATM orang lain kat dalam dompet you all, tetap saya akan tangkap you all. So apa you all buat dengan kad ATM orang ataupun dengan IC orang? So you are the scammer. Mesti ada kepentingan. Sebab tu you all ada. Kalau tak ada kepentingan, maka kita pun tak ada simpan kad ATM orang lain. Itu je. Okey, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi yang sungguh terang dan maklumat yang tepat terhadap mule account holder. Seterusnya Puan, apakah nasihat yang Puan hendak sampaikan kepada masyarakat supaya sentiasa berwaspada daripada terperangkap dengan scammer ni? Okay, thank you Cik Tila. Sama-sama. First, berkenaan dengan prevention. Okay, ini adalah last lah, kita punya prevention. So first saya nak terangkan berkenaan dengan portal kami, iaitu www.semakmule.rmp.gov.my. Okay, ccid.rmp.gov.my. Pergilah kepada siapa-siapa yang pakai Android, dan Android kita dah ada check scammer CCID. Okay, pergi dekat Play Store, download check scammer CCID. Ataupun kalau pakai iPhone user, kita belum ada dalam Apple Store lagi. So kami pun dalam proses untuk buat peningkatan apa semualah, penambahbaikan untuk mengadakan app ni dalam Apple Store. Tapi kalau kita tak buat lagi. So bagi yang iPhone user, terus pergi ke Google, tekan je dekat situ Semak Mule. Terus akan keluar satu portal PDR. Dekat situ dia akan tulis ccid.rmp.gov.my. ccid.semakmule.rmp.gov.my. Okay. Lepas tu akan keluar satu page. Pergi dekat page tu ada satu box. Dekat situ tekanlah nombor akaun mana yang you all nak purchase barang. Contoh nak beli barang tu dekat Instagram ataupun dekat Facebook, buat carian dulu. Sama ada rekod atau tidak. Kalau tak ada rekod, you have to be there to buy something lah, goods lah kalau you all nak beli. Kalau you all rasa benda tu macam was-was, jangan belilah. Pergi cari dekat Shopee ke Lazada dengan barang yang berdaftar. Kalau you all rasa macam saya nak cuba juga beli, cubalah. Tapi sekiranya ada satu laporan polis dibuat, dia ada notification kat bawah. Kalau ditulis satu laporan polis telah dibuat, saya memang nasihatkan masyarakat supaya taklah jadi orang yang kedua, mangsa yang kedua. Okay, stop, jangan beli. Pergi cari website yang genuine, yang berdaftar. Okay, banyak lagi website genuine yang berdaftar. Walaupun harga dia tak sama dengan harga dekat Facebook, Instagram, tapi kita boleh jadi seorang pengguna yang bijak. Okay. Second, saya nak bagi satu nombor telefon, CCID Infoline. CCID Infoline ni lebih kepada semakan laporan polis yang kita telah buat. Okay, CCID Infoline ni 013 211 Okay, CCID Infoline dia akan beroperasi daripada 8 pagi sehingga 8 okay, daripada 8 pagi sehingga 12 malam. WhatsApp saja, no call lah. Yang ni tak boleh nak call tanya, cik saya punya report dah siasat belum? Saya punya report dah siasat belum? Habislah polis nak jawab pun boleh mati tau. Satu hari 10 orang call, 1 jam 20 orang call, macam mana? So, WhatsApp je tetap akan. Yang ketiga adalah CCID Scam Response Center. CCID Scam Response Center, nombor telefon 03 2610 1559
03 2610 1599. Dua nombor ni cuma beza 4 angka di belakang saja. Yang pertama 1559, yang kedua adalah 1599. Ini kita akan beroperasi daripada 8 pagi sehingga 10 malam. Sekiranya kita receive apa-apa call ke daripada mana-mana agensi atau polis ke siapa-siapa lah yang datang ke rumah tanpa sebab, bolehlah call tanya dengan kami di CCID Scam Response Center sama ada call yang kami terima adalah betul ataupun tidak. Betul ke pegawai polis call saya, suruh saya masukkan duit? Betul ke LHDN call saya? Betul ke William Abdullah ni nak jumpa saya? Tanyalah dengan PDRN. Jangan ambil tindakan sebijak-bijak yang you all boleh. Kebijakan tu tunjuk kepada kami sekali. Call je kami. Jadilah seorang yang masyarakat yang bijak untuk mengambil tindakan. Okey, dan last adalah JSJK PDRN. Facebook, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Okey, follow page kami. Kami everyday kita akan masukkan. Okey, setiap hari kami akan update berkenaan dengan scam-scam yang berlaku di sekeliling kita. Yang seterusnya adalah Cybercrime Alert. Cybercrime Alert. Page Facebook juga Cybercrime Alert. Okey, so pergi dengan Cybercrime Alert, baca apa scam yang berlaku di negara kita everyday. Kita akan update. Okey, siapa yang kita tangkap pun kita masuk, siapa yang kita tengah cari pun kita masuk, scam yang sedang berlaku sekarang pun kita masuk, scam TAC pun sama. Okey, saya tak sebut tadi, tapi sekarang saya nak sebut lah. Kalau dapat TAC number tiba-tiba tu, janganlah orang tu call, you all pun bagi, TAC number, ya bang, saya sudah dapat. Nombor dia 1234 bang, ambil sekarang bang, saya banyak busy bang. Mampus, duit dalam akaun you all yang akan disapu. Bukan duit dia, duit kita sendiri. Okay, so dekat sini, ini adalah prevention lah. Benda ni saya memang kena promote, bukan untuk saya dapatkan duit daripada you all atau tidak. Benda ni saya promote adalah untuk kita masyarakat sentiasa alert. Okay, Puan Maya Nair, Cybercrime Alert. Yes, Cybercrime Alert, Royal Malaysia Police. RMP, okay? Dan satu lagi, Facebook, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, JSJKPDRN. So 4 benda ni adalah sangat penting. Satu adalah Semak Mule, CCID Infoline, yang ketiga adalah CCID Scam Response Center, dan yang terakhir adalah Facebook PDRN. Okay, so ini saya perlu promote kepada masyarakat untuk memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak melibatkan diri dalam jenayah cyber, dan nasihat saya kepada masyarakat adalah sentiasa berwaspada, okey, dengan scam-scam yang berlaku. Kalau boleh cerita kepada parents, kakak-kakak kita, semualah kaum kerabat kita, siapa jiran depan rumah, belakang rumah, sebelah rumah, 3 rumah, 4 rumah, semua cerita scam. Okey, so tu sahaja. Fadila, ada apa? Baiklah Puan, terima kasih atas pencerahan yang diberikan sebentar tadi. Penjelasan tadi akan memberi serba sedikit manfaat kepada semua golongan masyarakat untuk bertindak dengan cekap dan mengelakkan diri masing-masing jika berlaku scam. Okey Puan, ada lagi satu soalan daripada para penonton kita. Boleh kita teruskan? Boleh. Daripada Encik Muhammad Syahir Muhammad Isa. Soalannya adalah, sekiranya terdapat penipuan dari skamer atau talian, adakah mangsa layak mendapat tuntutan insurans? Setakat hari ini, ada tak syarat insurans yang cover isu ini? Soalan ketiganya pula ialah, sekiranya suatu skamer berjaya ditumpaskan, adakah mangsa layak membuat tuntutan semula kerugian yang telah dialami? Soalan daripada Encik Muhammad Syahir. Puan Tina, Ya. satu-satu soalan dulu. Saya jawab untuk Okey, sorry. Sekiranya terdapat penipuan dari skamer atas talian, adakah mangsa layak mendapat tuntutan insurans? okay. First of all, dia adalah mangsa penipuan daripada scam penipuan. Kalau contoh Makau scam ke, Love scam ke, ataupun e-dagang ke, tuntutan insurans tu daripada segi mana? Tu saya nak tahu. Sebab setakat ni
mana-mana individu tak pernah terima apa-apa duit daripada mana-mana insurans ke apa. Tak pernah ada konsep macam tu lah. Memang tak pernah ada sistem yang insurans cover. Kalau insurans nak cover, saya pun kurang jelas insurans macam mana tu. Tak pernah cover. Kita yang kena tipu, betul tak? Okey, contohnya, okey, soalan, kita pergi pada soalan kedua dulu. Puan soalan kedua. Soalan keduanya ialah setakat hari ini ada tak syarikat insurans yang cover insurans ini? Tak. Tak ada. Mana-mana syarikat pun tak akan cover. Sebab ini adalah penipuan ni daripada kita sendiri. Okay? Kita jadi mangsa. So, siapa yang berani untuk tanggung insurans kita? So, saya pun tak pernah dengar lah. Kalau mungkin pernah berlaku kepada diri individu tersebut ke, mungkin kita pun boleh ambil ini sebagai pengalaman atau pengajaran lah dalam kita punya ni. Kita mungkin boleh belajar, jadikan suatu pembelajaran baru. Tapi setakat ni siapa insurance company yang berani nak tanggung benda ni semua? So memang tak pernah dengar lah. Lepas tu soalan yang ketiga. Okey Puan, soalan ketiga ialah sekiranya suatu skamer berjaya ditupaskan, adakah mangsa layak membuat tuntutan semula kerugian yang telah dialami? Dipersilakan Puan. Saya nak terangkan berkenaan dengan scammer. Okay, contohlah satu sindik pelaburan tumpas. Okay, pelaburan tumpas. Boleh baca dekat berita, satu pelaburan Royal Gold tumpas. Okay, dan sekiranya saya merupakan seorang pelabur dalam Royal Gold. Okey, kita kena sentiasa ingat tak semestinya sindiket yang ditangkap adalah orang yang menerima wang tersebut. Satu. Yang kedua, kita kita masukkan duit kepada akaun mule. Okey. So, mungkin kebanyakan pihak polis kita ni akan tangkap pemilik akaun. Sindiket kita kurang. Kalau kita dapat tangkap sindiket mana nak ada duit tu? Definitely tak ada. Kalaulah kita tangkap dia dengan duit pun, duit tu akan disita dan itu akan menjadi barang kes. Memang mana-mana individu tak akan dapat duit tu kita akan masukkan kepada barang kes dan duit tu kita akan buat penyerahan semasa proceeding kes berjalan dan duit tu UMLA boleh seal. Okey, UMLA boleh sealkan duit tu sebagai barang kes. Itu adalah di bawah unit UMLA sendiri. Mereka akan bekukan akaun orang tu sehingga selesai kes, maka duit tersebut tidak akan dipulangkan kepada mana-mana individu. Okey, contohnya scammer, satu grup PT dari pinjaman tidak wujud ni kita tangkap. So dia memang continuous tipu. Kita kena buktikan kepada mahkamah dia adalah sindiket tersebut. Dan mana duit yang kita dapat. Kita akan buktikan ke semua dan individu tersebut definitely duit memang tak akan dapat balik. Dan saya ada satu lagi benda saya nak bagi tahulah berkenaan nak dapat pulangan tu. Contoh, kita beli satu produk barang dengan harga 4,500, 5,000, 6,000 macam tu. Okey, kita masukkan duit, kita tak dapat. Mungkin kita boleh buat laporan polis tersebut kita rujuk kepada KPDN KK HCP untuk dapatkan pulangan atau KPDN KK HCP akan menjalankan siasatan. Okey, so mungkin orang-orang KPDN KK ada tak dalam ni? Kalau ada KPDN KK HCP ada? Ada tak? Kalau ada cakaplah, ada. Intan. Siapa Puan Intan? KPDN KK HCP. Betul tak apa yang saya cakap? Ya, saya orang KPDN HCP. Ya. Boleh buat tuntutan lah dekat TTPM. Betul so adalah kalau harga dia dalam bawah 1,000 lah kan? Betul, dia ada syarat dia juga. Kalau lebih daripada 1,000, kami pihak polis tetap akan menjalankan siasatan dan kami akan bawa ke pendakwaan. Tak ada nak pergi KPDN KK, kami sendiri cakap berapa kerugian? 1,500 tak ada. KPDN KK tak ada nak pergi cari-cari. You bawah 1,000 you pergi jumpa KPDN KK HCP. Kalau above 1,000 above, pihak polis. Kami buka kertas siasatan dan kami akan tangkap pesalah tersebut dan mendakwa di mahkamah. Okay, so ini KPDN KK dengan commercial crime ni close lah.
Kan, betul tak? Kita tahu apa KPDNKK dengan komersialkan buat. Sebab saya pernah bagi talk dengan KPDNKK pun sebelum ni. Berkenaan dengan pelaburan lah. Okay. So dekat sini, itulah nasihat. Tuntutan bawah 1,000 boleh rujuk kepada KPDNKK HEP dan boleh tanyalah apa prosedur-prosedur daripada KPDNKK HP. 1,000 above, pihak polis tetap jalankan siasatan untuk dapatkan balik duit tu. Okey, itu memang boleh. Sekiranya kita kena tipu beli produk apa semua, kena buat tuntutan sivil. Okey, buat tuntutan sivil. Tak ada datang dekat polis, Kak, saya punya duit disimpan, Kak, minta dia balik. Polis bukan kolektor. Dan pihak KPDNKK pun bukan debt collector, nak collect duit bagi dekat sana sini ya. Kita tak ada kuasa di bawah peruntukan undang-undang. Alright? So ini je lah. Ada saya jawab soalan Cik Daud tadi. Okey, terima kasih Puan atas pencerahan terhadap soalan Cik Muhammad Syahir tu. Saya berharap soalan tu terjawab. Okey, baiklah Puan. Para penonton sekalian, semoga maklumat yang telah Puan Nalini dan kami kongsikan ini dapat membantu anda dan masyarakat di luar sana agar lebih peka dan cermat terhadap kegiatan scam ni. Dan dengan sikap yang lebih peka dan berwaspada daripada masyarakat sendiri dapat mengurangkan kadar jenayah penipuan komersial daripada berleluasa di negara kita. Semoga maklumat yang diperoleh memberi manfaat kepada kita semua. Dengan itu, sehingga ini sahaja webinar kami. Kita mengharapkan Puan Nalini akan terus bersemangat, dedikasi dan komited dalam kerjanya sebagai seorang pegawai PDRM. Dan saya juga amat berterima kasih kepada Puan atas kesudian berkongsi maklumat, pandangan dan pendapat juga kata-kata nasihat pada malam ini bersama saya serta para penonton. Saya sudahi dengan salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih.